Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lautan biru di ufuk sana, mentari terbit di sebalik awan. Perbentangan ini saya mulakan dengan harapan agar memberi panduan. Ini merupakan tugasan tutorial yang ke-7 bagi subjek GPMK 1012. Saya Kumaira Aisyah binti Zainuddin bersama dua rakan iaitu Nur Hasfarah Wahidah binti Muhammad Syahir dan Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi akan meneruskan perbincangan pada hari ini mengenai ciri-ciri komunikasi yang berkesan dan berhemah. Nama pensyarah yang terlibat bagi subjek ini ialah Encik Muhammad Nizam bin Hamid. Bagi pengetahuan semua, tajuk bagi perbentangan ini ialah ciri-ciri komunikasi yang berkesan dan berhemah. Antaranya ialah menggunakan bahasa secara positif, bersifat empati, menjadi pendengar yang baik dan menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Apa itu komunikasi berkesan? Komunikasi ialah satu proses pemindahan makna yang terdapat dalam maklumat, idea atau perasaan melalui penggunaan simbol sama ada berbentuk lisan, bahasa badan, tulisan, visual atau simbol lain daripada pihak penerima dengan harapan akan menghasilkan maklum balas atau respon yang dihajati. Komunikasi berkesan atau komunikasi efektif membawa maksud komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat dengan jelas daripada penyampai kepada penerima dalam usaha mencapai matlamat organisasi. Komunikasi berkesan ditakrifkan sebagai proses dua hala melalui penghantaran mesej yang betul, diterima dan difahami oleh orang lain. Bagi menjadikan komunikasi itu berkesan adalah penting untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dan menginterpretasikan sesuatu mesej. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya Nur Kumaira Aisyah binti Zainuddin. Seterusnya saya akan mengupas tentang isu menggunakan bahasa secara positif. Bahasa ialah alat yang sangat berkesan untuk menguasai orang lain. Sebagai contohnya, guru-guru boleh mengawal tingkah laku murid-murid di dalam bilik darjah dengan cara berkata-kata secara positif kepada mereka. Bahasa yang positif merupakan gaya bahasa yang sangat digemari oleh orang lain dan gaya ini sangatlah berpengaruh. Maksudnya, jika seseorang itu hendak membuat individu-individu lain suka bercakap dan berbual dengannya supaya mereka dapat dipengaruhi, maka gaya bahasa yang positif dapatlah membantunya untuk mempengaruhi mereka. Seterusnya, menjadi pendengar yang baik. Tujuan menjadi pendengar yang baik ialah untuk memahami maklumat sebagaimana yang difahami oleh penyampai. Seterusnya, bagi menguasai kemahiran mendengar akan dapat membantu pengumpulan maklumat atau mesej dan memperbaiki kefahaman tentang kelakuan orang lain. Mendengar ialah proses yang aktif. Keterampilan mendengar dengan baik dapat membantu meningkatkan hubungan, memahami orang lain dengan baik dan meraih keselesaan dalam pekerjaan dan kehidupan. Seterusnya, mendengar secara aktif melibatkan beberapa deria utama iaitu telinga, mulut dan mata. Fungsi deria utama tersebut ialah seperti yang berikut. Yang pertama, telinga. Telinga digunakan untuk mendengar dengan aktif mesej yang cuba disampaikan dan mengenal pasti nada suara yang menggambarkan perasaan seseorang.
Yang kedua, mata. Mata pula digunakan untuk melihat komunikasi lisan yang nyata atau tidak nyata. Dan yang ketiga ialah mulut. Mulut digunakan untuk bersuara dan mengajukan sebarang pertanyaan. Tindakan seorang pendengar yang baik. Yang pertama, dengar dengan teliti apa yang sedang diperkatakan oleh seseorang. Yang kedua, memberikan perhatian sepenuhnya. Yang ketiga, lihat secara tepat ke dalam anak matanya. Yang keempat, anggukkan kepala sebagai tanda gerak balas. Yang kelima, ikuti perbualannya dengan berkata ya. Dan yang terakhir, cuba selami perasaan orang yang sedang bercakap dan menghayati setiap ceritanya. Seterusnya, saya Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi akan meneruskan pembentangan slide tentang bersifat empati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bersifat empati ialah daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Selain itu, bersifat empati ialah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau keadaan yang dihadapi oleh orang lain. Seterusnya, bersifat empati juga ialah kebolehan untuk memahami dan menyokong orang lain dengan perasaan belas kasihan dan sensitiviti. Seterusnya, bersifat empati juga mempunyai komunikasi dalam membangun kerjasama dalam kumpulan. Yang pertama ialah saling memahami situasi orang lain. Yang kedua ialah menimbulkan sikap saling menghormati. Yang ketiga ialah membangun kepercayaan. Seterusnya, cara memupuk sikap empati dalam komunikasi. Yang pertama ialah sabar dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua ialah tenang dan yang seterusnya ialah berprasangka baik. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sifat empati. Yang pertama ialah sosialisasi, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga ialah perasaan, yang keempat ialah situasi dan tempat dan yang terakhir ialah komunikasi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan slide tentang menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Yang pertama, soalan boleh digunakan bagi mendapatkan maklum balas dan memberi maklum balas. Yang kedua ialah merupakan penjelasan atau penerangan yang lebih lanjut mengenai mesej atau perasaan di sebalik mesej. Yang ketiga, kemukakan soalan yang tepat bagi mendapatkan maklum balas yang tepat. Dan yang terakhir, soalan yang tepat akan membawa kepada pengetahuan dan kefahaman.